Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. So apa khabar Legacy Group? Baik, sangat baik, amat baik. Oh yes. Okey, alhamdulillah lah. Hari ni kita 22 hari bulan Mei 2021 hari Sabtu. So hari ni kita ada sedikit perkongsian tentang orang kata macam mana kita nak buat orang kata marketing dan juga nak buat sale dan juga macam mana kita nak perform menggunakan platform Sokmed ataupun social media. So hari ni kita punya speaker ataupun trainer bukan calang-calang, bukan kaleng-kaleng, seorang toppers toppers millennial. So toppers millennial pada tahun lepas beliau orang kata achieve dia punya Star Club. So Star Club bukan senang nak dapatkan rookie Star Club. First year join dalam business insurance takaful ni pada tahun pertama dah achieve dia punya Star Club. And then pada tahun ni juga so beliau juga orang kata dah cross 100,000 TPC. So tak lain tak bukan so kita minta dia perkenalkan diri so Adrina Sofia, dipersilakan. Okay, terima kasih Cik Sariza. Hello, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Nama Adrina Sofia binti Muhammad Adli. So kiranya hari ni punya sharing just santai-santai je lah, sebab apa yang Adrina nak share, yang apa yang kiranya dah proven lah, apa yang Adrina buat. So basically Adrina share sikit lah cerita dah sendiri sebab ada yang tak kenal kan. Kiranya Adrina umur tahun ni 23. So Adrina masuk last year kiranya bulan 7 full time 1 bulan 7. Time tu sebenarnya Adrina intern lah dengan intern, tapi Adrina decide bukan intern lah. So kira Adrina join terus. So daripada bulan 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 6 bulan lah. Alhamdulillah Adrina dapat achieve Rookie Star Club. Benda ni sebenarnya tak terfikir pun. So kiranya alhamdulillah lah dengan kiranya sebab kita kena percaya kat diri kita lah, sebab nothing is impossible lah. Tak kisahlah berapa, tak kisahlah baru buat ke, lama buat ke, bila kita percaya dekat diri kita, insyaAllah korang akan macam mana, dia macam tak dapat terbayang dekat akal lah yang korang boleh achieve benda tu. So hari ni perkongsian Adrina just Adrina nak share sebab Adrina pun dulu degree in marketing. So kiranya Adrina apply sikit apa yang Adrina belajar time degree dekat dalam business. So macam benda tu Adrina just nak share lah apa yang Adrina dah buat. Sebab nak tak nak pun bila kita dah masuk kiranya zaman teknologi kan. So nak tak nak social media ni it's a must lah untuk kita buat. Sebab benda ni dia free marketing untuk kita. Kiranya benda ni dia yang bekerja untuk kita. Kita just spend masa sebab macam benda ni dia dah proven dah ada hasil dia. So Adrina ada buat slide sikit lah. Indonesia. So nanti kalau tak faham ke, ada apa-apa nak tanya ke, boleh. Sebab kita santai-santai je lah kan, sebab Sabtu pagi ni semua pun bangun pagi on weekend. Ni morning saja. Okay. So Adrina start lah. Semua dah ready ke? Ready ke semua? Okay, kalau dah ready, alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Okay, so hari ni Adrina share lah. Adrina start. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so first kita kena tahulah before kita nak mendalami apa tu social media marketing. So nak tak nak kita kena tahu apa tu social media. So that bila kita faham, baru kita apply. So macam dulu Adrina belajar time degree, social media marketing ni is a wide tau. Sebab apa? Sebab dengan zaman sekarang dulu ada Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. So macam makin lama makin banyak app yang kita boleh implement sebenarnya. So nak tak nak kita suka ke tak suka, kita kena juga ada account tu. Sebab apa? Sebab benda ni lah yang akan menolong kita. Sebab kita pun tak tahu.
So benda ni just kita buat je. Contohlah, sebab Erina yang dah dapat hasil is daripada Instagram. So tapi daripada Facebook, TikTok, Twitter tu semua just buat je. Sebab tak nak kita tak tahu ada je orang yang memerhati kita. So okay, social media marketing ni, okay, kalau tengok kat situ how we practice of using social media channels kan. Maksudnya macam mana kita practice. Sebab tak nak kita kena juga buat. So contohlah macam Adriana cakap lah, Facebook, Instagram, TikTok and Twitter. So tak nak, contohlah ada orang yang tak ada lagi account Twitter. Okay, dah boleh buat dah sekarang. Sebab Twitter ni sebenarnya dia punya, sebab kita ni tak tahu yang kita ni influence orang juga. So tak nak bila kita influence orang, orang ni akan termakan. So tak nak bila kita share benda bagus, orang akan memerhati tau. So tak nak kita kena juga ada semua account ni. So tak kisahlah followers kita sikit ke, ramai ke tak, sebenarnya kita ni influence orang tanpa kita sedar. Bukan orang luar, entah-entah kawan-kawan kita. So tak nak benda-benda account ni kita kena ada. Tak kisahlah followers kita, sebab tak nak kawan-kawan kita kadang-kadang adik dia ke apa tiba-tiba dia ada je orang buat fake account untuk stalk kita, untuk tengok kita. So ada orang yang macam tak suka yang, sebab ada yang macam kat dunia kan, so kita tak tahu. Sebab kadang-kadang bila kita tengok, kadang-kadang stranger pun boleh jadi kawan kita. Sebab kita daripada social media ni, kita boleh reach wide audience tau. So inilah sikit sebanyak pasal social media marketing. Okay, next. Okay, so basically awal-awal ni Erina just brief dulu. So that macam bila kita belajar dulu pun, kita belajar teori dulu baru praktikal, betul tak? So kalau kita belajar terus praktikal, teori kita tak faham, so macam mana kita nak apply praktikal tu dengan efektif. So tak nak, sebab tu Erina tekankan dekat sini, sebab dulu Erina belajar pun Erina kena faham dulu benda ni. So bila kita dah faham, okay, kenapa kita kena buat benda ni? Kenapa kita kena buat benda tu? So bila kita apply practically, you apply practical tu, you akan lagi smooth lah. Sebab you dah faham teori dia. Sebab setengah orang dia terus buat practical, dia tak faham teori. So bila you tak faham teori, practical tu you macam stuck lah. Tu yang Erina belajar lah time degree marketing kan. Okay, so tak nak, okay, kenapa social media marketing ni is important? First, sebab branding. So tak nak, you kadang-kadang kan bila kita macam Erina jujur lah, sebab Erina kiranya last year 22 lah join kan. So bila Erina nak marketkan diri Erina as takaful advisor, you macam mana macam you punya perspektif tu macam-macam tau, sebab kawan-kawan you semua mesti belajar. So bila you buat in takaful, macam mana dia macam rasa macam faham tak? So tak nak you malu ke, you ego ke, you tak nak ke, sebab you fikir macam benda ni free marketing untuk you. So tak nak you kena buat lah. Sebab tu kita kena safekan branding kita. So apa-apa yang kita post, apa-apa yang kita buat, so kena semua ada related dengan business kita. Sebab apa? Sebab benda ni Erina punya target lah time tu. Erina nak macam bila orang ingat takaful je, orang ingat Erina. Sebab apa? Sebab Erina tak, waktu first year, Erina tak pergi dekat kawan-kawan. Sebab apa, kawan-kawan ni dia, bagi Erina lah, kawan-kawan kita tak boleh nak tu sangat. Sebab tu Erina punya goal lah untuk macam okay, bila aku buat ni orang tahu aku buat takaful. Tak kisahlah close ke tak close ke, sebab Erina just nak branding je. Sebab at the end, sebab orang akan tengok kita punya pencapaian sebenarnya. Kalau kita tak ada, nak reality hidup lah, kalau kita tak ada pencapaian, kita tak ada achieve something, orang tak ada nampak. So tak nak you kena start from bawah lah. So bila start branding you dah okay, company ni you dah tak payah risau. Sebab apa, Prudential dah number 1, dah kira dah establish lah. So you macam kiranya you punya macam ni, you punya diri je lah yang self ni. Sebab contohlah you tengah makan ke kan, letaklah polisi tepi ke, iPad ke tepi ke, tak nak orang dah macam dia ni kerja, dia ni Prudential. So macam kiranya benda ni macam you jangan bagi social media tu, you punya social media tu is nothing. Macam relate dengan business you. Sebab apa? Sebab tak nak macam benda ni free marketing lah, macam you akan dapat result daripada situ. So macam you tak nak start sekarang, kena start sekarang juga. You malu, kena buang malu. You ego, kena buang ego. Semua tu you kena buang. So sebab dia yakin dekat dalam ni semua ada
target target market masing-masing. So you tahu sebab Erina punya ni lah, macam mana you nak engage you punya potential client, sebab followers yang dekat you social media tu is a potential client sebenarnya. Sebab tu you kena faham diorang. Sebab you letakkan diri you dekat tempat diorang. So bila letak kat diri you, time you nak post tu, you akan dapat rasa, aku nak bagi followers aku tahu macam mana cara you approach. Sebab apa so contohlah kan, macam kalau Erina punya, contohlah kalau Erina bukan in this industry, Erina nak tahu, sebab kadang-kadang kita, orang ni dia macam tak tahu apa yang kita nak sampaikan. So you letakkan diri you dekat tempat diorang. So bila you letakkan diri you dekat tempat diorang, you akan, aku kena post macam ni. So you kena kreatif lah benda-benda ni. So macam contohlah, Erina selalu macam, nanti Erina tunjuk lepas ni macam mana nak buat poll, macam mana nak jawab poll. Sebab poll ni macam kadang-kadang kita tak tahu nak present kat siapa, betul tak? So daripada situlah Erina macam sebab kadang-kadang bila Erina buat poll tu sebenarnya Erina tak tahu nak present kat siapa. Macam tak ada spesifik nak present kat siapa. So bila you buat poll, bila orang jawab kan, so bila orang jawab tu alhamdulillah aku dah tahu dah nak kat siapa nak present hari ni, betul tak? So benda ni you just nak bagi two-way communication lah sebenarnya. Setakat ni faham ke semua murid-murid? Kalau faham cakap faham. Faham. Alhamdulillah. Faham. Okay, alhamdulillah. Mengah ajak, mengah. Laju sangat ke okey kan? Okey. Minta semua so, on video, kita lambai dekat cikgu. Okey, lambai semua, nak nampak sikit muka anak-anak murid. Ke murid-murid tak mandi lagi? Okey, tak apalah. Tak mandi ke, janji semua dengar lah. Alhamdulillah. Okay, so teacher sambung Okay, so basically apa yang you buat poll tu sebab kita tak tahu kita nak share kat siapa. So nak tak nak, macam Erina selalu main TikTok lah. So sebenarnya cuba you buat poll tu. You punya followers sebenarnya, viewers you dekat Instagram akan naik. Sebab tu macam reality. Sebab Erina selalunya, Erina punya viewers lebih kurang contohlah dalam 700 lebih, 800 lebih kan. Bila you buat poll, automatic you punya viewers akan naik 1000 lebih. So nampak tak? Dia macam statistik tu, betul lah. So nak tak nak, you kena je buat. You tak kisahlah ada orang jawab ke, tak ada orang jawab ke, you just consistent je buat. Okay, tu first poll kan. Sekejap lagi ada nak ajar So next is make a nice caption. Means sebab kadang-kadang caption ni kita tak boleh nak terlalu macam formal lah. Dia macam you kena pandai attract macam ni you kena buat. Bukanlah nak kena macam dia kena macam ni, dia kena pandai attract lah. So macam you kena faham you punya potential client tu. Sebab orang nak tak nak, kadang-kadang orang takut tau nak approach kita. So dapat bila you buat something yang macam yang orang lagi nak dekat dengan kita. So dia main thing pasal social media ni, kita nak createkan two-way communication. Tu je. Tak kisahlah dia nak ke, tak nak ke, you just nak engage with diorang. Tu je sebenarnya. So bila you dah start, sebab kita kena fikir sebab kita buat ni, kita just nak share. Tapi nak tak nak, diorang lack of awareness. Sebab sekarang ni, tugas kita as Takaful Advisor, you kena share, bukan you nak jual. Sebab tu bila you post tu, you just create awareness. So nak tak nak orang nanti one day, orang macam teringat kita. So kita just buat je kita punya, sebab social media punya, lagi-lagi contohlah, kan macam Adriana cakap kan, you sebenarnya influence kat followers you. Bila you cakap benda ni, orang akan baca. So tak kisahlah diorang silent reader ke, sebenarnya diorang memerhati kita. Sebab one day, bila diorang dah tekan kat hot button diorang akan cari you juga. Itulah yang Erina belajar lah daripada social media ni. Sebab social media ni you boleh approach kadang-kadang, you tak tahu pun, dia followers kita, dia ambil kita macam wow, macam pelik tau. So nak tak nak, diorang akan tengok kita. So nak tak nak apa-apa pun, benda ni free marketing untuk you. Sebab dia free. So you nak keluar, anggap sekarang macam kalau ada yang part time ke kan, contoh kan, dia macam tak tahu nak share kat siapa. Lepas Adriana ajar macam ni buat poll, you boleh try. So nak tak nak, bila orang jawab poll tu, dia rasa macam, dia jawab poll aku. Macam tu. So nak tak nak,
macam benda ni you kena buat. Kalau you belajar je tapi tak buat, you tak boleh juga. So nak tak nak you kena buat. Okay, last kali marketplace awareness lah. So macam bila marketplace awareness ni maksudnya kita kena tahu apa wants and needs potential klien kita. Sebab setengah orang dia dah ada medical card. Setengah orang dia dah buat saving. So nak tak nak you kena tahu apa you punya target market nak. Sebab tu you senang nak present apa dekat dia orang. Okay. So next. Okay, ni contoh example poll at Instagram yang Edrina dah buat. Okay, tu contoh lah. So you sebenarnya you kena kreatif tau dalam buat poll ni. Sebab apa? Macam tu benda attract you. Attract orang, viewers you. Okay, contoh sebab tu Edrina jarang buat yang macam contoh lah kalau cuba tengok kat situ kan. Yang kiri sekali yang saving plan dengan medical card tu kan. Tu Edrina letak, tu sebenarnya video tu sebab tu Edrina screenshot je. So you kena something yang macam, so Edrina belajar marketing kan. Sebab Edrina tahu orang ni dia macam attract to video something yang attractive. So bila you buat video, bila you buat masukkan gambar you, so orang akan tanpa sedar macam dia dah attract dengan you punya video, so dia orang akan jawab. So you kena main lah kat situ, you kena kreatif benda ni, main dengan colour, main dengan wording. So tu reality manusia. Manusia dia akan attract dengan benda-benda tu. So kalau you buat yang macam, dia tak salah kalau you letak macam perkataan je kan. So tapi ratio dia kurang untuk orang jawab. Tapi dia ikut umur juga kan. Dia macam ikut you punya target market. Tapi you try, you kena eksperimen lah benda ni. Contohlah you buat video you, tak ramai orang buat. So you try benda lain. Tak nak benda ni dia macam take time lah juga untuk you nak tahu. Sebab nak tak nak kita tak tahu viewers kita ni macam mana kan. So you kena eksperimen lah benda-benda ni. So bila you dah buat, okay orang dah jawab kan. Okay contoh tengok dekat gambar yang ketiga tu kan. Edrina buat saving plan dengan medical card. So macam you tengok lah, contoh 31 orang jawab untuk saving plan, 34 untuk medical card. So bila orang dah jawab tu, okay so tu you punya potential client sebenarnya. Betul tak? Tanpa kita sedar. So kita dah, okay you dah dapat dah two way communication. Sebab apa dia jawab pun kita. So kita sedar lah, oh dia aware, dia alert dengan apa yang kita post. Sebab tu dia jawab, betul tak? So tapi tak ada guna kalau kita buat, kita tak approach diorang, betul tak? So daripada situlah you kena approach seorang-seorang. Sebab Edrina daripada poll ni, kiranya sebanyak Edrina buat rasanya lebih kurang dalam, taklah ramai tapi adalah hasil at least kan dalam 5-6 orang lah daripada poll Instagram. So dia macam daripada poll ni kadang-kadang orang ni nak bagi hint kat kita lah, oh dia nak, kadang-kadang orang ni dia tak suka approach kita. Sebab tu lah you kena juga cari insentif macam mana nak bagi dia ni jawab kita punya ni. Sebab tu you tak kisahlah bukan poll je, sebenarnya banyak tau, ask me a question, apa lagi banyak sebenarnya you kena buat. Tapi you kreatif lah, kadang-kadang you kena cari benda tu, apa aku nak buat untuk engage dengan aku punya followers ni. Sebab followers aku ada, tapi takkanlah daripada ramai-ramai followers tu tak ada satu pun jadi klien aku. You kena setkan mind you macam tu. Sebab hari-hari diorang tengok aku punya story tapi takkanlah tak ada satu pun. You kena setkan you punya mind macam tu tau sebenarnya. Bagi you punya Instagram ke Facebook ke mana-mana social media ada hasil untuk you. Bukan you main untuk fun tau. Sebab kita ni dah business. So kita punya mindset dah kena lain dah sebenarnya. Okay, so inilah contoh-contoh dia. Korang bolehlah tengok dapatkan idea ke daripada sini. So Edrina pun suka buat video sebenarnya. Sebab Edrina rasa macam video tu lagi fun untuk orang tengok. So you bolehlah, sekarang pun duduk rumah weekend kan. So you boleh fikir apa yang you nak buat. Senang je sebenarnya. Ataupun video daripada lama-lama ke, you insert je lah lagu. Kalau you malas sangat lah. So you kena apa yang features yang ada kat Instagram. Contoh tambah music ke, tambah stiker ke, emoji ke. You kena gunalah benda-benda tu. Sebab macam benda tu, sebab macam Edrina share ada seorang agent ni kan. Kira bukan agent, macam group Edrina. Edrina share macam mana nak buat stiker. So macam daripada situ pun macam orang attract. Pasal colour contohlah you punya story.
gambar you tiba-tiba background colour pink. So nak tak nak orang akan attract tau colour tu. So you sebab tu you kena kreatif lah. So marketing ni apa-apa pun you kena kreatif je. Tapi kreatif yang macam logik lah. Jangan mengarut, like jangan serabut. You kena pandai-pandai. Okay, so sekarang dia nak ajar lah macam mana buat poll. So ready tak semua? Nampak Ready. Okay, contoh Okay. Okay, contoh. Okay. Okay, contoh lah. Kita ambil ni. Ni yang TikTok tau. Nope. Yep. Nope. Yep. Okay, ni contoh-contoh lah you ambil video pasal medical card kan. Yep. Okay. So, Nope. you ambil dekat ni, pictures ni. Okay, kan ada banyak. Sekarang ada quiz, ada poll, ada give, music, hashtag, tekan kat mana mention. tu? So, you ambil poll ni. Nak tekan kat mana? Dekat mana ni? Pergi Dekat kat yang IG? atas ni. Pergi kat IG, kat story kan? Kat story. Okay, ni kan story. Okay, ambil lah mana-mana gambar you nak kan. Okay, contoh lah dia nak ambil ni. Okay, kita ambil medical card kan. Nope. Okay, so daripada sini kita tahu kita nak approach orang yang tak ada medical card lah kan. So janganlah you buat you punya poll medical card dengan saving plan pula. So you ambil yang apa stiker ni. Okay, you ambil poll. Okay, daripada situ okay. So you punya topik is medical card kan. So you janganlah buat medical card dengan saving plan. So you kena you cakap lah okay consult. Wah, kita nak call DM hari ni. Kita punya internet is not how much quality. Atai, is that you? You tak mute. Okay, consult me please. Or berapa, okay, kirakan quotation. Kirakan quotation. Okay. Sekejap lemak kat sini. So basically, nampak tak? So topik you is medical card. So you janganlah buat medical card or saving plan. So you kena related to medical card. So consult me please. Or kirakan quotation. So maksudnya you punya pen ni jangan you bagi satu positif, satu negatif. Sebab setengah orang buat nak, tak nak. So bila tak nak, dia macam, faham tak? You jangan bagi negatif punya tu lah. So you kena dua-dua tu positif. Dia macam satu, dua-dua orang akan jawab yang akan datangkan hasil untuk you. Tu antara tips je lah untuk buat poll ni. Okay. So ni daripada video lah kan. So ni medical card. So basically apa yang ni semua pasal medical card. Okay, ni contoh Adina tunjuk lah. Tu pun contoh. Dah ada perlindungan takaful ke? So you kena kreatif lah. Sebab TikTok, you try tengok kat TikTok, apa yang orang buat tu you boleh apply. Ni contoh TikTok marketing yang Rina buat dengan Bella lah. So macam benda ni macam dia macam indirect punya approach tau sebenarnya. Sebab kita kena kreatif lah. Sebab kadang-kadang kita malu nak buat seorang, kita ajak lah kawan-kawan. So daripada situ you boleh je contohlah quiz, buatlah quiz. Sampai Rina tak pernah buat lagi quiz ni, tak pernah try. So rasanya sebab dia banyak tau sebenarnya. Quiz, apa lagi ya? Question. Okay, question pun boleh. So tulislah dah ada awak dah ada medical card ke, you dah ada takaful ke tu. Takaful ke tu. Something like that. So faham tak? You kena selit-selit lah benda-benda ni. Okay, contoh last TikTok. Contoh. So semua yang kita orang buat semua pasal medical card lah yang TikTok ni. So tapi kita boleh je kreatifkan lagi apa-apalah. Saya ni contoh TikTok lah yang kita orang dah buat. 3 je sebenarnya, tak banyak pun. So daripada situ tambahlah apa-apa.
apa ni stiker, poll ke, so that macam bagi ada apa, two way communication dengan punya viewers. Tu dia punya main goal lah you kena buat. Tu je lah untuk faham ke poll ke ada yang tak faham? Faham ke semua murid-muridku? Apa yang dah pandai buat poll tekan Faham satu. sekarang. Faham. Faham Ni yang faham. Alhamdulillah. Okay. Tu daripada poll lah. So sekarang ni Edwina punya strength is dekat poll. So ada lagi seorang lagi, nama dia Bella, dia akan share dengan korang macam mana dia hunting dekat Instagram. Sebab Edwina tak pernah try lagi. Macam pernah lah tapi tak ada result lagi. Tapi Bella dia dah ada result dekat situ. So Bella akan share sikit macam mana dia buat untuk dia approach orang dekat IG. Okay, Bella. Edwina lepas dekat Bella. Thank you. Sekejap lagi kita buat question lah siapa yang tak faham kan. Okay. Alright, thank you Teacher Adrina. Okay, sekarang kita bersama dengan Teacher Bella pula. Okay, nama saya Fatina Bila Huda. Boleh panggil saya Bella sebab nama saya panjang sangat. Okay, Hi Teacher Bella. Hai teacher. Okay, introducer saya Kak Hasna, which is maksu saya. Okay. So sebenarnya Rina dah explain banyak dah about social media. Okay, so Bella just nak share another tactic, cara yang lain untuk kita boleh buat dekat social media. Untuk kita cari prospek baru. Okay, Bella share screen. Sekejap. Sekejap. Okay, nampak tak? Nampak? Okay, Nampak. Dia nak cerita about how hunting social media dekat dekat Facebook, Instagram dengan WhatsApp. Okay, so ni antara 3 apps yang kita boleh guna untuk kita cari nama baru. Sekarang kan musim PKP, so selain daripada before this, yang Bella pernah buat daripada social media, kita kita ada booth, lepas tu kita ada kita boleh pergi dekat mana-mana untuk pacak. Kiranya kita approach orang luar lah, orang yang strangers yang kita tak kenal, contohnya dekat LRT ke, dekat mana-mana supermarket ke kan. Tapi sebabkan PKP, so Bella cuba cara yang lain iaitu with social media. Okay, so Bella akan ajar macam mana kita nak buat. Okay, so yang Bella buat adalah selalunya melalui Instagram. Okay, so benda yang kita nak buat is kita kena follow Instagram 10 hingga 30 orang dalam semasa sehari. So minimum kalau kita macam malas sangat untuk hari tu, so minimum kita kena cari 10 orang. Kita duduk-duduk je, kita kan main phone kan. So kita just scroll je IG and kita main follow je. So paling minimum 10 orang. So kalau boleh kita buat 30 orang lah sehari. Tapi dia ada limit juga untuk follow orang. So kalau dah maksimum tu kita buat esok pula. Kita continue esok pula. So dari situ kita tengok siapa yang follow back kita. Sebab siapa yang follow back Macam kita mana tu nak follow orang? Macam mana nak follow orang? Ada tips tak? Main follow tekan-tekan je ke apa? Okay, nanti Bella ajar macam mana. Okay, nanti Bella ajar macam mana. Pakai IG personal ke business? Bella selalu buat dekat IG business. Sebab dekat personal tu Bella mau tu live Bella lah. So dekat yang IG business Bella tekankan dengan hari-hari posting about takaful.
Okay, so nanti kita dah follow orang tu, nanti Bella ajar channel, lepas tu kita tengok siapa yang follow back kita. Sebab nama IG Bella Takaful with Bella. So kalau orang yang follow back tu kiranya dia ada keinginan untuk tahu detail lagi about Takaful. Sebab bukan semua orang nak follow orang balik, betul tak? So kalau orang follow back tu kiranya ada chance lah untuk dia tengok story kita buat Takaful. Okay, so step yang ketiga, kita approach orang tu. So approach dia nanti Bella tunjuk macam mana. Okay, so bila kita dah approach dia, kita boleh dapat contact nama dia. So inilah kita panggil kita dapat new names baru dalam masa sehari. Itu cara secara social media lah, cara kita dapat nama baru dalam sehari. Okay, so last step dia kita dapat quotation. Bila kita dapat nombor phone dia, senanglah kita nak contact dia. So secara tak langsung kita ada presentation dalam masa sehari tu. Tengok berapa banyak kita buat, lagi banyak kita dapat. Macam tu. Okay, so ni IG Bella yang IG business tu. Okay, so nanti kita tekan je dekat followers. Kita choose followers, lepas tu kita tengok. Ada banyak ni kan. Okay, so kita approach je seorang-seorang. Sebab ni orang yang dah follow kita balik. So kita approach, kita buka ni dulu, lepas tu kita, ni Abang Jeff. Okay, so kita buka ni pula, lepas kita just approach je, tanya dia macam ni. Macam Bella akan buat, Bella akan tanya dia, salam sis nak tanya boleh? Itu je. Itu je first ayat yang Bella akan guna. Salam sis nak tanya boleh? So kita akan buat orang tu curious, macam apa yang orang ni nak tahu daripada kita? Apa orang ni nak tanya? Tapi kalau kita terus je dengan ayat yang panjang-panjang ni, kita tak tunggu dia reply, so orang tu pun maybe akan kebanyakannya sing. Kebanyakannya orang tu, dah agak dah dia nak cakap pasal ni. Macam tu. So Bella akan send ni dulu, baru Bella tunggu dia reply. Okay, so baru Bella akan teruskan dengan Bella punya motif, Bella punya tujuan apa. So kalau kita dapat yang quality, macam ni lah dia akan terus bagi nombor dia. Dia terus bagi nombor dia untuk untuk tahu lebih detail. So kalau macam ni kiranya kita dah dapat dah lah satu new names baru dalam sehari. Macam tu. So lagi satu contoh, Bella buat benda yang sama juga. Hi sis nak tanya boleh? Lepas tu dia akan tanya, nak tanya apa tu? Lepas tu Bella copy paste je. Kerja ni bagi Bella so easy sebab kita duduk-duduk, kita just type, kita just copy paste, kita cari orang macam tu. So kita panggil tu hunting social media sebab kita memburu orang baru. So kita send je ni copy je yang sebelum ni kita send ke orang, kita copy balik. Kita tak payah susah nak type balik sebab soalan dia sama je. Tujuan kita pun sama je. Okay, so kalau orang tu cakap boleh juga, mostly orang akan cakap lah boleh juga. Kalau boleh juga, mostlynya orang nak survey harga berapa. So kira positif lah ni. So kita terus tanya quotation. Terus minta quotation. Tanya tarikh lahir dia, tanya pekerjaan dengan merokok ke tak kan. Okay, so lepas dia bagi quotation, Bella akan ni kan. Sebenarnya bawah tu ada lagi, tapi Bella akan cakap dekat dia, macam Bella pancing lah dia, cakap boleh tak Bella dapatkan nombor sebab Bella nak send kat WhatsApp. Kalau dekat DM ni Bella jarang buka, lepas tu susah nak tengok. Betul tak? Sebab WhatsApp lagi details lah, kita boleh sembang kan. So secara tak langsung kita dapat satu lagi nama baru kat situ. Faham tak? Setakat ni. Faham cikgu? Faham cikgu Bella. Cikgu senang nak apply. Macam tu. So korang pun boleh cuba. Okay, ni ada lagi satu contoh. Sama jugalah Bella tanya dia nak tak survey harga medical card, lepas tu minta quotation terus, dia bagi. So kita dapatlah satu quotation dalam sehari. So secara tak langsung dapat 3 presentation sebab kita dapat 3 quotation. Kita direct WhatsApp, kita jangan delay sebab kalau delay tu orang dah macam dah lupa dah masa bila dia ni kan.
Macam lepas tu orang fikir macam dia ni lambatnya, maybe dia tunggu kita WhatsApp dia tapi kita tak WhatsApp dia. So kat situ trust orang dah kurang. So lepas orang tu bagi nombor phone, kita terus direct WhatsApp dia. Akan tanyalah macam, "Hai, ingat tak saya Bella yang DM awak kat IG tadi?" Ataupun "Saya Bella yang DM IG awak semalam." Dia sama ada tadi atau semalam je, jangan yang hari tu punya. Macam tu. Bella selalu buat macam tu lah. Okay. So next, yang tadi tu IG. Ada apa-apa soalan tak daripada IG? Bella. Ya. Easy. Okay. Okay, kalau macam dia dah IG kan kadang-kadang kalau yang IG dia letak setiap nombor telefon dia lah, biasanya business lah. Jadi adakah sesuai kita approach dia terus by phone? Maksudnya nombor orang tu? Maksudnya kan kadang-kadang setengah orang, biasanya business lah, dia akan letak terus nombor phone dia lah. Selalunya orang yang business, bila pernah approach lah orang yang memang IG dia business, diorang tu macam kita, diorang harapkan diorang customer baru yang reply diorang. So kalau kita nak approach orang tu, kalau luck kita, maybe orang tu akan layan lah. Tapi mostly orang yang macam founder ke apa ke, diorang nak orang reply untuk beli produk diorang. So macam kita lah, kita pun tunggu orang reply kita untuk beli produk kita kan. Beli medical card ke, hibah ke. Tapi kita boleh cuba je. Kalau rezeki, insyaAllah diorang akan reply and layan kita. Macam tu. So Bella pernah cuba, tapi Bella mostly Bella reply yang strangers lah. Lagi quality. Macam tu. Yalah. Okay. Thank you. So tadi ada soalan yang macam kita nak follow orang kan. So lagi salah satu cara kita nak follow orang, contoh orang yang atas ni kan, kita buka je dia punya profile, lepas tu dia ada following atau followers dia macam ni kan. So kita follow je siapa-siapa. Sebab kita tak tahu maybe followers orang tu boleh jadi klien kita. Tu kalau kita macam dah tak tahulah mana kita nak cari orang untuk kita follow. So kita buka je mana-mana IG personal. So kita buka followers diorang ke, following diorang ke. Which is kita pun tak kenal, tapi kita follow je untuk kita naikkan followers kita punya IG. Macam tu. So dari situ maybe ada yang 1, 2, 3 sangkut ke, kita tak tahu kan. So kita just try luck je. Okay, so Bella move to blast WhatsApp. Okay, ni antara contoh-contoh gambar yang Bella blast kat WhatsApp. Contohnya medical card serendah. Sekejap Bella nak tanya boleh? Boleh? Untuk yang IG tu berapa ratio? Ratio. Okay, You ratio approach, kan dapat selalu Bella buat, contoh approach 10 orang, akan ada 2-3 yang bagi quotation. Anas mute. Laki ke perempuan yang selalu balas? Selalunya Yang mudah balas? perempuan. Tapi laki pun ada juga, tapi tak banyak lah. Okay, beres. Tapi sama je lah ratio macam kita kita call orang kan. So call 10 ke dapat 3 presentation ke. Call 30 maybe dapat 5 macam tu. So the more you do, the more you get. Yang balas tu yang dah kahwin ke single? Dua-dua ada. Sebab tengoklah kita punya followers tu mostly orang macam mana. Kita follow orang yang macam mana. So depends. Ada yang dah kahwin, Bella akan terus tanyalah boleh tak nak kill quotation untuk suami awak sekali. So secara tak langsung kita dapat 2 quotation kat situ. So kalau ada family, kita tanyalah nak tak quotation untuk anak-anak punya sekali. Kalau dia tak ambil untuk anak-anak, maybe dia ambil dia dengan husband dia sahaja. Macam tu. Faham tak nak? Beres. Terima kasih. Sama. Okay, next ni contoh yang Bella akan blast. Bella dah sebulan mesti akan blast sekali atau 2 kali lah. Poster dekat prospek. Even prospek tu pernah reject Bella pun Bella still blast juga. Sebab mana tahu one day macam hati dia terbuka kan untuk ambil dengan kita. So Bella akan bagi plan yang macam promotion lah, yang macam rendah. Macam ni, contoh ni yang promotion untuk Ramadan hari tu
Sebab alhamdulillah kalau Bella blast kan macam ada je yang sangkut. Macam 2-3 sangkut. Memang ada je orang yang reply. Kita blast je lah macam blast je hari-hari. So macam ada je yang sangkut. Macam tu. Ni contoh untuk perempuan sahaja. 20 hingga 25 tahun macam tu. Tapi ni basic je lah. Sebab selalunya orang macam tengok harga, diorang akan reply. Kalau macam yang yang macam harga yang tinggi tu, Bella selalunya ambil nombor phone and kira quotation. Tu kalau kita nak close besar. Okay, selalunya Bella edit dekat mana? Bella edit dekat PixArt dengan Canva. Okay, tak apa, yang tu nanti Bella share macam mana Bella edit. Okay, so ni pun the latest lah punya yang Bella Bella blast dekat WhatsApp. So beside kita blast tu, kita boleh post dekat IG story sekali dengan WhatsApp story. So orang lain pun boleh nampak juga. Mantau orang yang tengok story kita tu pun berminat. Kita tak tahu kan, so kita cuba je. Okay, so ini Bella move to Facebook or Instagram ads. Okay. Ada apa-apa soalan tak yang about blast WhatsApp tadi? Okay, tak ada Blast WhatsApp tu buat satu ke atau kita buat macam group tu, apa dia panggil apa? Broadcast. Tu mana yang macam Bella tak suka broadcast sebab tak semua orang dapat. Soalnya broadcast kalau orang tu tak save nombor kita, dia one tick je. Tak sampai pun kat dia. So Bella dengan effortnya dia boleh forward pun dalam 5 orang sahaja. So Bella akan tick 5 baru send, 5 baru send. Sebab itulah benefit kenapa WhatsApp ni tak boleh je tick semua kan untuk forward. Tapi dia buat 5 je. So kita kenalah tick 5 orang untuk send. So baru sampai, even dia blue tick pun tak apa, janji bukan one tick. Kalau blue tick tu kiranya dia baca. Macam tu. Dia kena save dulu kan nombor orang tu kan? Boleh ke kita send tak save nombor? Kalau kita ada nombor orang tu, kita save. Tapi orang tu tak save nombor kita pun dia dapat juga. Okay. Macam tu. Sebab tu kalau broadcast dia tak dapat sebab dia tak save nombor kita. Walaupun kita save nombor dia. Macam tu. Okay. Nak tanya Bella? Ya? Bella, nak tanya. Macam mana kalau nak suruh prospek tu dia save nombor kita supaya akan datang kita boleh blast, boleh forward. Macam mana? Ada ayat-ayat dia tak? Ayat yang selalu Bella guna, macam Bella akan call lah. Macam kita scroll kan, kita macam kita call prospek yang dah lama tu. Kita push dia, lepas tu kalau dia cakap tak apalah, tak minat, lepas tu dia cakap lah tak apa, WhatsApp je lah nombor saya, mantau boleh tengok apa yang saya posting lebih detail ke. Macam tu. Kalau nak tahu lebih lanjut boleh lah tengok story-story yang saya post nanti. So kalau ada yang macam dia dengar, maybe dia akan save lah. Ataupun kalau yang referral, Bella selalu guna ayat macam boleh tak awak save nombor saya sebab kawan awak share nombor awak sebab dia trust kat awak. Akhirnya kalau jadi apa-apa kat kawan awak, nanti awak boleh call saya terus. So automatic kawan dia pun save nombor kita. Sebab takut jadi apa-apa kat kawan dia, dia boleh call kita terus. Macam tu. Tu kalau referral. Jawab tak Cik Sabri? Okay. Alright. Thank you. Okay, so next Bella move to Facebook or Instagram ads. Ads ni kiranya kita promote lah kita punya story ataupun poster. Okay, so macam mana nak buat? Macam ni. Okay, so kita just post lah dekat Instagram. Yang ni Bella buat kat Instagram atau Facebook Bella tak pernah buat lagi. Facebook boleh tanya kat Nazura. Macam mana dia buat. Okay, so Instagram. Okay, nampak tak? Kita boleh promote yang story kita. Story tapi 24 jam je lah dia promote. Ataupun dekat kita punya IG feed. Feed tu apa yang kita post. Okay, so kita tekan je butang promote tu. Kita tekan butang promote tu, lepas tu dia akan keluar benda ni. So kita boleh choose nak profile visit, website or message.
So Bella akan choose profile visit lah. So kalau orang tu keluar dekat dia punya story, automatic keluar kita punya profile. So orang tu boleh stalk kita terus. Orang tu boleh usah terus kita punya IG. Okay, so next step dia kita tekan je lah next ni tau. Next dia, kita boleh pilih audience kita. Create your own. Nanti semua boleh try. Create your own. Lepas tu ni Bella ada edit lah IG prospect. So Bella pilih laki dengan perempuan, men and woman. Lepas tu umur 18 tahun ke atas. Lepas tu orang tu stay kat mana? Orang tu stay kat KL, PJ and Ipoh. Itu orang yang Bella target lah. Untuk orang tu tengok kita punya story. Macam tu. Lepas tu next step dia, ni kita boleh pilih kita punya budget berapa. Tapi dia akan bagi tahu lah, lagi banyak lagi membuahkan hasil. Lagi mahal lagi membuahkan hasil. So contohlah sehari kita target RM50 ke kan. So dia bagi tahu estimate berapa orang yang akan tengok story kita. Berapa orang yang tengok kita promote tu. Tapi betul lah, dia macam kalau kita spend RM50, dia bagi 50 orang viewers. Macam tu. Dia estimate kan. So yang siapa yang tengok tu, yang tadi yang kita choose tu, orang dari KL, orang dari PJ, orang dari Ipoh yang tengok. Dia akan bagi macam ni. Sekejap lepas tu ni, the next step dia kita create je lah promotion. Ni next step untuk kita bayar. Semua ni. Yang ads ni dia akan menambahkan follower kita juga ke atau untuk ads saja? Untuk Bella dia banyak menambahkan followers. Kalau orang tu stalk IG kita, lepas tu orang tu follow. Tapi kalau orang tu berminat dia akan terus DM kita lah. Setakat ni adalah seorang dua. Kan? Maksudnya tu in one dah. Pada masa sama kita boleh tambah follower kan? Ya betul tu. So dekat tambah followers tu lah yang kita akan approach nanti. Macam kita back tu tadi punya step. Yang hunting punya step tu. Macam tu. Dia sangkut paut lah. So ni dia akan tunjuk statistik. Ribu orang. Lepas tu dia bagi tahu range umur berapa yang tengok IG kita, tengok story kita. So mostly umur 25 hingga 34 tahun yang tengok kita punya story tadi. Which is good lah, macam kita tahulah apa yang kita target tu capai ke tak. Macam tu. So at the same time kita punya followers pun makin naik. So itulah apa yang Bella buat. Ada yang tak faham tak? About IG ads. Faham, okay. So itu sahaja yang Bella share. Cuk nak tanya boleh Bella? Ya. Yang promote tadi dekat story ke dekat feed? Yang kita tekan promote ni, yang benda ni. Ni feed kan? Yang ni dekat feed. Okay, kalau dekat story yang swipe up tu macam mana tahu tak? Yang swipe up tu sebenarnya dia ikut followers. Contoh followers kita ada 10k ke atas baru boleh buat. Sebab itulah yang swipe up tu IG famous dia selalu boleh buat. Macam artis. Bella dah uji kaji. Kenapa Bella tak boleh buat? Rupanya followers tak cukup. So followers kita kena 10k baru boleh buat swipe up tu. Tapi kalau kita nak promote yang dekat IG story pun boleh, cuma dia 24 jam je. Sebab IG story kan lepas 24 jam dia hilang. Tapi still boleh promote jugalah dekat IG story. Boleh juga. Still boleh juga. Cuma kalau dekat feed ni boleh lama lah, dalam seminggu, 2-3 hari macam tu. Alright. Tapi kalau kita nak buat yang ads ni, kita kena tukar kita punya account personal kepada business account. Kalau kita punya personal tak ada butang promote tu. Ya, betul-betul. Gitu. Bella, Saya? kalau nak create yang business IG tu, kita kena create yang baru
Kalau contohnya macam kita buat kita buat page, kita boleh link dengan kita punya personal Facebook. Kalau macam IG ni macam mana? Boleh link ke dengan personal IG ataupun kena create totally new IG untuk bisnes? Okay, kalau untuk business, contohlah kita ada personal account tapi kita nak tukar kepada business pun boleh. Ataupun kita nak ada dua account, so kita buat personal dengan business. Tapi kalau kita login personal tu, business pun ikut sekali. Faham tak? Kalau kita buat posting untuk satu-satu. Untuk posting satu-satu. Tapi contohlah kita tak nak ketinggalan business, kita tak nak lupa account dia kan. So dia boleh stick together. Lepas tu kalau kita nak post story, kita boleh tick sekali. Maksudnya dua-dua post sekali. Kalau story IG. Maksudnya kita boleh create business IG tu guna email ID yang sama dengan personal IG. Yang tu kena lain-lain. Kalau kita nak sign in. Kiranya nama dia lain. Dia bukan macam Facebook yang sekali satu account kan. Tak. Dia kena buat yang lain. Tapi dia boleh login sekali. Tapi lain-lain. Okay. So kena ada email ID yang berbeza untuk create business IG. Yes. Okay, soalan kedua. Untuk promotion, untuk ads. Bukan Facebook dengan IG ni dia dah link boleh buat link satu account. IG dengan ada yang boleh. Ya. Maksudnya ada yang kita post dekat IG keluar dekat Facebook juga. Ada juga dekat setting. So maknanya kita sekali bayar je. Sekali bayar untuk ads, untuk iklan tu, let's say kita buat 5 atau 10 ringgit per day. So dia dah cover both Facebook dengan IG macam tu. Yang tu Bella tak sure, yang ads punya. Tapi kalau story boleh. Sebab takut diorang macam lain-lain kan, harga ni lain. So Bella tak sure boleh ke tak kalau untuk ads. Okay, so account untuk duit, account boleh. Potong duit tu boleh lah untuk cover dua-dua IG dengan Facebook. Ya. Okay. Thank you teacher. Sama. Okay. So tu je yang Bella nak share. Kita pass back kepada MC. Saya ada soalan lah. Ada lagi? Last. Okay. Kalau yang nombor telefon tu, Cik Bella ada dua ataupun pakai satu je untuk privacy punya dengan business? Bella pakai satu je. Satu je. Okay, baik. Sebab tak nak pening kan, lepas tu phone pun ada satu je. Okay, ada lagi apa soalan tak? Nak tanya, kalau nak post tu, selalu Bella ambil waktu bila dan berapa kali satu hari tu. Kadang-kadang kan kita macam post pagi kan, tapi ada setengah fikir macam setiap masa kena post ataupun macam mana Bella buat. Macam itulah, Bella faham kan? Faham. Okay, Bella post soalnya 3 kali sehari. So Bella akan post lah macam waktu pagi tu dalam pukul 10 hingga 11. Okay, lepas tu maybe waktu tu orang akan masuk office dalam pukul 8. So 10-11 tu diorang dah penat sikit, diorang akan tengok phone. Bagi Bella lah. Lepas tu pukul 1 hingga 2 waktu diorang rest. Lepas tu lagi satu sama ada petang atau malam. Kiranya pukul 5 ataupun pukul 7. Tapi soalnya Bella akan buat pukul 7 sebab soalnya pukul 7 orang banyak main phone. Waktu maghrib tu. So waktu tu lah Bella akan post story semua. Which one better? Which one better? Pukul 7 buat tu. Kan maksud uncle better buat 2 IG ke atau 1 IG? Uncle. Geli pula uncle. Aku panggil abang, korang kata geli. Aku panggil uncle, korang kata geli. Hey. Gen X ni bahaya dah. Ingatlah saya. Boleh, saya setuju uncle Nisa. Ni soalan yang mana? Yang business account tadi? Better ada 1 IG ke atau 2 IG? Kalau kita buat lagi 1 IG tu, kita kena put effort untuk hari-hari posting dengan cari followers baru. Tapi kalau kita dah ada IG personal tu, dah ada banyak followers macam Rina kan, dia guna 1 account je, dia tak ada business account. So just convert pada business lah? Just convert pada business macam Rina buat. So dekat situ Rina dah ada banyak followers, so Rina just
followers dia. Cuma kalau nak buat satu lagi account boleh, tapi kita kena put another effort untuk kita create followers baru. Macam Yalah, tu. bila tengok dalam kita punya followers tu, sometimes followers kita memang tak, of course tak kenal lah kan. So nak create another followers tu satu yang makan masa lah, kita pun faham lah kan. So convert lah much better lah Ya, much better. Kita convert je. Okay, thank you Cho. Nak tanya satu soalan. Okay. Okay, katalah kan ada satu personal IG kan, tapi dah convert to business lah. Orang kata macam nasihat orang lain lah, tak boleh post sangat pasal insurans, pasal apa yang kita buat business ni lah. Dia macam mana? Dia betul ke macam tu, ataupun kita post juga pasal business ni, takut orang lari kan, sebab kita dah ada followers, ada kawan semua kat situ kan. Ataupun post benda lain, post apa yang suggested post yang boleh lah untuk yang personal IG yang macam ni. Dia bukan IG shop yang untuk business. Okay, so kalau kita ada satu account je, ni contoh ada satu account je lah personal kan. So kita bukannya fokus kepada bisnes je, sebab orang pun nak tahu live kita sebenarnya. Contoh macam Kak Ki pernah cerita lah, dia kata kita post je lah, contoh kita post satu, lepas tu kita post pasal diri kita. So kita macam selang-seli, lepas tu kita post lah pasal bisnes balik, lepas tu kita post pasal story kita masak ke, story kita shopping ke. So secara tak langsung orang tahu apa yang kita buat dengan apa yang kita kerja, macam tu. Nanti orang nak tahu, macam orang tengok shortnya live dia. So orang pun interact dengan, interesting lah dengan live kita macam tu. Okay, so tak adalah promote kita punya business sangat kan? Ya, betul tu. Kalau kita ada satu account lah. Macam tu. Okay, cuma story tu boleh lah kan? Story tu boleh lah letak kita punya business kan? Betul tak? Betul. So story tu kita boleh buat lah yang cara Rina tadi, kita boleh letak poll, kita boleh buat quiz, kita boleh buat question. So itu orang lagi interact daripada orang tu tengok je macam bosan kan. So kalau orang boleh choose tu dia macam lagi shock. Macam tu. Okay, alright. Thank you. Welcome. Satu lagi soalan nak tanya ikhlas ni. Katalah saya, Azwar, Cik Sabri, Cik Adli buat TikTok, ada orang nak tengok? Kalau yang tu kita tanya Aku tak tengok, tambah Cik Adli kalau buat. Yang tu kena tanya Cik Sarizul. Itu Cik Sarizul dahsyat lah part tu. Lagi pro. Jom Cik Adli, Cik Sabri, Azwar, jom kita pakat buat TikTok. Jom boleh, tak ada hal. Tadi lagi. Jom kita berlakon, ready lah ni. Tak ada kat atas. Yang tu teacher Sarizul lah, boleh explain kan? Duk bayang dah ni buat TikTok yang joget ramai-ramai tu Cik Adli depan sekali. Sarizul biasa dia jadi cameraman lah. Cik Sarizul dia famous dekat TikTok. Cik Sarizul lagi famous. Bella ada soalan. Dah tak ada follower, dah drop lah. Berlakon. Bella ada soalan dah Bella. Ya? Kat mana kita nak follow orang yang berkualiti ya? Kat mana? Selalunya. Selalunya Bella akan stalk klien Bella. So klien Bella kita buka IG dia, kita follow dia punya followers. So secara tak langsung kita approach orang tu kan. So maybe orang tu akan tanya klien kita, kau ambil dengan dia ke? So maybe orang tu akan cakap, aku ambil dengan dia, kau ambil lah juga. Mana tahu kan, kita kena fikir yang positif lah macam tu. Jangan tahu sangkut sebab klien kita tolong. So Bella akan stalk klien Bella akan follow dia orang punya followers. Okay Bella. Convert IG kepada bisnes. Sekarang kita buat. Uish. Laju. Kena buat lah. Lepas ni nak buat TikTok, belajar dengan anak-anak. Terbaik. Pastikan kita yang 40-50 ni pun boleh buat. Boleh challenge. Korang like, nanti aku buat TikTok korang like tau. TikTok aku nanti. Baiklah Uncle Wah. Kena buat hashtag lagi famous.
Hashtag lah. Uncle Azwa. Kita buat Nanti hashtag nanti share dalam papan info. kita Abang Wang. carilah yang sama-sama bayar kita wah. Aku kena panggil anak aku berlakon lah. Kena panggil anak aku berlakon buat video TikTok tu. Aku belum lagi ikut. Buat. Okay, dah tu je dari Bella. Ada apa-apa soalan lagi? Nak tanya, kalau handphone dia memainkan peranan tak letaknya apa feature-feature tadi, poll kat mana ni kat mana, sebab lain-lain lah. Maksud cik? Tadi Kak Akil kata kalau nak buat poll tu dekat atas ni ada, tapi tak ada pun kat atas tu. Ke kat bawah. Dia tak sama. Kadang-kadang kan lain-lain kan. Instagram kadang-kadang ada yang orang dah dapat dulu, ada yang tak dapat. Oh, Cik Saiful tak ada kan? Tak ada ke? Itulah. Takkan tak ada ke? Kalau Cik kan, dia maybe lain dekat tempat lain je selalunya kan? Dah tak Bella? Kan kadang-kadang kan orang punya tempat tu kan dekat lain. Macam kadang orang kat atas, ke tepi. Lain selalunya. Oh, dia lain-lain lah. Patut tak jumpa. Itulah pelik kau tak ada tu. Okay. Okay, Bella ada lagi nak share apa-apa tak yang terakhir? Untuk semualah yang hari ni kita ada 44 orang kan. So apa nasihat? So kita dah belajar hari ni kan. So apa yang at least kita nak buat hari ni. Macam itulah. Okay. So sebab kan hari ni macam weekend kan, so lagi ramai lah orang akan buka IG, buka Facebook, diorang chill-chill kan. So kita cuba buat apa yang Bella dengan Rina cakap tadi. So kalau nak buat poll, kita buat poll hari ni. Kita cuba buat poll hari ni. Ataupun kita rajin-rajin, lepas buat poll tu kita follow je orang. Lagi ramai. Cuba hunting dekat social media sebab kita tak boleh keluar kan sekarang ni. Okay, hari ni kita buat poll dan juga follow 10 orang. Kita cuba buat. Okay, boleh ke semua 44 dalam ni kita buat poll hari ni dan juga follow 10 orang. Okay, terima kasih. Boleh. Boleh. Nak minta game 40-an, game 50-an boleh. Boleh. Rina ada tak tips terakhir? So sebelum kita ni. Mana Rina tadi? Okay, pass back to teacher Rina. Rina, ada tak kata-kata terakhir? Ya, apa? Apa tips-tips lah? Semoga belajar tips Rina apa yang Sambung. Kiranya apa yang Rina dengan Bella share tu semua yang dah proven lah kiranya. Sangkut Dengar ke? Hello? Dengar? Dengar. Okay. Kiranya apa yang Rina dengan Bella dah buat tu kiranya dah proven lah. Daripada poll dah ada orang ambil takaful dengan Rina. Daripada Bella approach IG ada juga result dia. So nak benda ni dia proven. So kita tak tahu, kita just apa yang kita dah belajar hari ni kita just apply je lah. Tu je lah yang so good luck lah semua. Harap apa yang kita orang share ni dapat beri manfaat kepada semua orang. Terima kasih. Okey. Alhamdulillah. Satu lagi boleh? Satu lagi. Yang pertama. Cik, satu soalan lagi boleh? Okey, silakan. Okey, macam ni. Katalah kita punya follower tu, apa yang kita follow tu, dia posting sesuatu yang macam kematian lah. Macam kematian ahli keluarga. Jadi sesuai tak kita nak approach dia? Sesuai tak dalam masa sesuai tak? Untuk takaful untuk buat majlis kad ke apa ke? Rasanya bagi time kot. Bukan masa terdekat lah. Sebab kan kalau orang kiranya dia nak space dengan time kan. So bila tunggu reda baru kita approach balik. Sebab dia pun mesti nak space dengan time kan. Okay. Thank you.
Okey, so alhamdulillah perkongsian daripada Adrina Sofia dan juga Bella hari ini semoga kita semua dapat manfaat dan yang lebih penting kita buatlah buat apa yang Rina dan Bella buat. So kita copy paste je apa yang dia orang buat, insya-Allah kita pun akan dapat result macam dia orang. Okey, kalau ada apa-apa pertanyaan lanjut, so boleh DM dia orang, boleh follow dia orang punya IG. So kalau IG Bella Takaful with Bella. Apa? Takaful Bella. Takaful Bella. With Bella. Okay, Takaful with Bella. So boleh follow Takaful with Bella. Untuk Rina pula dia punya IG boleh follow ataupun boleh DM dia dekat apa IG dia? Adrina Sofia. Sama je nama. Adrina Sofia. So nama penuh. Okey. Itu sahaja perkongsian hari ini. Mungkin ada siapa-siapa tak nak ni Cik Ali ada nak cakap apa-apa ke? Dan follow Bella. Dan follow Bella. Okey, Bella kena accept. Mungkin dia pun lepas ni kita boleh tengok Cik Ali main TikTok ataupun main IG. Okey. Cik Ali ada cakap apa-apa ke? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih Cik Sarizo, terima kasih organizer Cik Sarizo kan. Terima kasih Adrina Sofia, terima kasih Bella. So hari ni saya pun sebenarnya kan banyak belajar benda baru lah. Saya catik satu-satu tadi. Jadi selepas ni kan macam saya suka tadi perkataan kita letakkan ego kita ke tempat yang sepatutnya lah. Mungkin secara tak langsung mungkin faktor umur jadi ego tu ada sikit lah kot. Macam Azrin cakap tadi kan, macam Azwa cakap tadi apa benda lah kan. Tapi nak tak nak kan, world is changing. So kalau kita tak belajar, so kita akan ketinggalan. Sebab tu bagi saya kan satu input yang bagus, satu ilmu yang bagus di mana kita sama-sama belajar, tetapi kan yang penting knowledge is nothing until we apply it. So insyaAllah selepas ni kan sama-sama kita guna kan, sama-sama kita menggunakan teknologi untuk kebaikan. So siapa saya suka saya trademark siapa gitu Zaza ke Subidah, hanya yang laju akan maju. So laju tu bukan sekadar laju production, tapi laju menimba ilmu kan, laju apply ilmu yang kita dapat, laju bertanya kan, laju segala-galanya lajulah. So insya-Allah kan, so dunia ni dah berubah, semua berfikir tentang kelajuan kan. So sama-sama kita adapt dengan keadaan sekarang, dengan keadaan PKP. So pada masa yang sama macam mana adaptation kita tu menyebabkan kita laju dan maju. Okey, itu je insya-Allah Cik Sarizo. Pass back Cik Sarizo. Okey, terima kasih semua yang hadir pada hari ini. Semoga apa yang kita belajar hari ini kita sama-sama dapat manfaat. Okey, all the best semua. Happy weekend, happy selling, happy recruitment, happy ber-IG, happy ber-Facebook, happy ber-TikTok untuk yes. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dan Rina. Bella dan Rina. Terima kasih. Sama. Terima kasih semua. Terima kasih.